Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabil amin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan sebagian ulama dan dikutip dari berbagai hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling santun. Kalau kita perhatikan dalam topik ini adalah apa yang disimpulkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, kemudian dinukilkan semula oleh Al-Alamah Asy-Syaikh Hawa dalam kitab ini. Ini merupakan khulasah tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disimpulkan daripada hadis-hadis. Kalau kita biasa mempelajari Syama'il Muhammadiyah, hampir sama atau hampir serupa dengan yang kita temui dalam ataupun dapat kita baca sebentar lagi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling santun, yang paling santun, iaitu orang yang paling penyabar, paling penyabar, paling berani, paling adil, dan paling menjaga kesucian. Menjaga kesucian iaitu terjemahan kepada afunas, iffah iaitu orang yang menjaga kesucian diri, menjaga maruah diri, tidak melakukan perkara yang dipandang jelek dan sebagainya. Tangannya tidak pernah sama sekali menyentuh tangan perempuan yang tidak dihalalkan untuk menyentuhnya. Hatta berbai'ah dengan wanita, Nabi tidak berbai'ah dengan menjabat tangan sebagaimana dengan lelaki. Akan tetapi Nabi berbai'ah dengan ucapan saja kalau bagi wanita. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Tidak pernah bermalam di sisinya 1 dinar atau 1 dirham pun. Maksudnya Nabi SAW tidak pernah membiarkan berada bersamanya ataupun tersimpan bersamanya 1 dinar atau 1 dirham. Melainkan baginda akan mengagihkan kepada orang yang berhak. Tidak pernah bermalam di sisinya 1 dinar atau 1 dirham pun. Tidak ada kelebihan sesuatu dan beliau tidak menemukan orang yang akan diberinya. Beliau tidak masuki rumahnya sebelum kelebihan itu lebih lepas dari dirinya, berpindah kepada orang yang memerlukannya. Jadi selagi tidak menemui orang yang memerlukannya, maka baginda akan terus mencari. Kerana baginda SAW tidak nak masih ada bersamanya ketika beliau bermalam dan tidur. Nabi tidak nak ada bersamanya hak orang lain yang belum dilepaskan. Beliau tidak mengambil dari rezeki yang dikurniakan Allah kepadanya kecuali untuk bekal makan setahunnya dari rezeki yang paling mudah, yang mana paling sederhana didapat, seperti kurma dan gandum. Jadi Nabi SAW kalau dia nak simpan pun mana sekadar bekalan yang sederhana, gandum ataupun kurma, paling lama pun setahun, tidak akan melebihi setahun, kadar sederhana. Beliau menjadikan semua itu
di jalan Allah. Jadi sebab itu bila Nabi SAW wafat, datang Fatimah menuntut harta milik Nabi SAW semasa hayatnya, di antaranya tanah Khaybar, di mana penghasilan itu digunakan untuk menampung perbelanjaan Nabi dan juga isteri-isteri, ini keluarga baginda lah. Itu tanah di Khaybar. Bila Sayyidatina Fatimah datang menuntut kepada Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, aku tidak boleh berikan kepada kamu kerana Nabi SAW tidak mewariskan apa-apa. Nah, walaupun Nabi memiliki sebidang tanah di Khaybar, dan hasilnya itu untuk menampung keluarga baginda secara sederhana, tapi Nabi SAW sendiri meninggalkan satu pesanan, nahnu ma'asyiral anbiya lam nuwaris dinaran wala dirhaman. Kami para nabi tidak meninggalkan pewarisan sama ada berupa dinar atau dirham, yakni sebarang harta, dan segala yang kami miliki semasa hayat kami semuanya menjadi sedekah, dipulangkan kepada kaum muslimin, kepada fakir miskin khususnya, ataupun menjadi milik negara. Beliau tidak dimintai sesuatu kecuali pasti memberinya. Tidak diminta kepada Nabi SAW sesuatu, pasti Nabi tidak akan biarkan orang itu pulang dengan tangan kosong, melainkan Nabi akan beri. Kemudian beliau kembali kepada makanan dalam setahunnya. Lalu beliau mengutamakan orang lain berdirinya sendiri. Yang mana baginda SAW tidak akan menyimpan kalan yang banyak, melainkan sekadar untuk nafkah diri dan juga keluarga. Paling-paling lama pun yang mencukupi untuk sekadar setahun. Itu pun kalau memerlukan, maka baginda tetap akan memberi kepada orang yang datang meminta. Kadang-kadang beliau sendiri memerlukannya sebelum berakhir masa 1 tahun. Jika beliau tidak mendapatkan sesuatu, yang ini dalam apa keadaan sekalipun, Nabi SAW akan memberi, walaupun yang beliau berikan itu adalah dalam peruntukan bagi beliau dan keluarga. Beliau tetap akan beri jika perlu untuk memberi. Rasulullah SAW menambal sendiri sandalnya. Sandal, sepatu yang koyak, baginda sendiri akan menjahitnya. Menjahit pakaian, melayani urusan keluarganya, memotong daging bersama isteri-isterinya. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemalu, tidak pernah memandang lama pada wajah seseorang. Dan baginda tidak pernah menenung seseorang. Penglihatan baginda hanyalah ekor mata. Disimpulkan ulama iaitu baginda tidak pernah berminat berlebihan dengan dunia. Macam kita ni kalau kita minat sesuatu, begitu terpegun kita sehingga terpaku pandangan kita. Jadi Nabi SAW, apa saja yang sifatnya dunia, tidak pernah terpaku pandangan baginda. Dan baginda melihat sekali lalu begitu saja. Dan memenuhi undangan hamba sahaya dan orang merdeka. Siapa saja mengundang Nabi, hatta hamba, baginda akan penuhi. Dan begitu juga orang biasa pun baginda akan penuhi juga. Rasulullah SAW menerima hadiah walaupun berupa seteguk susu atau sepotong paha kelinci anak. Jadi sekalipun yang diberikan itu remeh, kecil, tapi baginda tidak akan mengecewakan orang lain. Dan baginda akan tetap menerimanya. Itu kalau aku diberi hadiah, ataupun aku dijemput kenduri, sekalipun yang dihidangkan itu adalah sekadar kaki kambing, aku akan memenuhi jemputan tersebut. Dan aku akan menerima hadiah itu. Beliau membalas pemberian dan makannya. Beliau tidak makan sedekah. Kalau sedekah Nabi tidak makan. Beliau tidak pernah enggan memenuhi undangan budak wanita dan orang miskin. Sekalipun yang mengundang itu hamba
atau orang miskin, baginda akan memenuhinya. Beliau marah hanya kerana Tuhannya. Manakala remeh-temeh, itu baginda tidak akan marah. Tapi kalau membabitkan kehormatan Allah, syariat Allah, baginda akan marah. Beliau marah hanya kerana Tuhannya, bukan kerana dirinya. Beliau melaksanakan kebenaran sekalipun hal itu membahayakan dirinya atau para sahabatnya. Beliau pernah ditawari bantuan orang musyrik untuk menghadapi orang musyrik juga. Tetapi ketika pendukung beliau masih sedikit dan memerlukan tambahan satu orang pada jumlah pendukungnya, tetapi beliau menolaknya sambil bersabda, aku tidak mahu menang atas bantuan orang musyrik. Jadi ini maruah, Nabi menjaga maruah perjuangan itu sendiri. Nabi menyebutkan dia tidak nak bantuan orang musyrik. Kalau kamu nak bantu, beriman dulu. Itu dalam keadaan biasalah. Tapi ada dalam keadaan tertentu, Nabi juga menggunakan khidmat. Sebagai contohnya Abdullah ibn Uraiqid yang menjadi penunjuk jalan ketika hijrah adalah orang yang belum Islam pada ketika itu. Kerana kepakaran dia. Maka Nabi SAW memerlukan kepakaran dia untuk membawa Nabi berhijrah melalui jalan yang lain daripada jalan yang biasa digunakan oleh orang Arab pada ketika itu. Dan Nabi SAW bayar upah kepada dia. Rasulullah SAW jadi di sini memerlukan pada fiqh muwazanat, perimbangan. Dan di antara situasi dengan situasi perlu kepada bacaan yang berbeza. Ada kalanya kita perlu kekal dengan prinsip asal dan ada kalanya kita perlu mengambil rukhsah. Ada kalanya kita perlu mengambil rukhsah. Rasulullah SAW pernah menemukan seorang sahabat pilihannya terbunuh di tengah orang-orang Yahudi. Tetapi hal itu tidak membuatnya berlaku zalim terhadap mereka. Baginda Nabi SAW tidak menghukum berdasarkan perasaan. Walaupun berlaku kes bunuh itu di tengah-tengah dalam masyarakat orang Yahudi. Nabi tidak terus menuduh. Dan sebaliknya Nabi menyiasat. Walaupun disiasat tidak ditemui orang yang membunuh, maka tidak dapat dipastikan pembunuh itu adalah orang Yahudi. Tapi kehormatan nyawa itu perlu diganti. Dan tidak ada nyawa yang gugur, tidak ada nyawa orang Islam yang gugur tanpa sia-sia. Maka Nabi tetap membayar diat. Membayar diat dengan 100 ekor unta. Satu jumlah yang banyak. Sekalipun para sahabatnya sangat memerlukan sekalipun seekor unta untuk mereka makan. Tapi demi keadilan, menegakkan hukum, iaitu diat, Nabi bayar diat 1 ekor unta. Walaupun Nabi boleh menuduh orang Yahudi kerana mereka musuh, tapi keadilan dalam syarak ini iaitu hukum itu mesti dijatuhkan berdasarkan kepada bukti. Yang bukan berdasarkan kepada dendam dan sebagainya. Jadi sebab itu para ulama membahaskan boleh atau tidak seorang qadi, seorang hakim memutuskan berdasarkan kepada pengetahuan ilmunya tanpa merujuk kepada saksi-saksi. Jawapannya tidak boleh. Walaupun qadi sedia mengetahui bahawasanya tertuduh itu ada kemungkinan bersalah, dia tidak boleh menghukum berdasarkan kepada pengetahuan dia. Dia mesti minta saksi-saksi, keterangan-keterangan. Rasulullah SAW pernah mengikatkan batu di perutnya kerana menahan rasa lapar. Dan terkadang beliau makan apa yang ada. Beliau tidak menolak apa yang ada dan tidak menolak makanan yang halal. Jika mendapatkan kurma tanpa roti, beliau makannya. Jika mendapatkan roti yang terbuat dari gandum yang kasar, tambah sikit situ, beliau tetap makannya. Ini tidak hanya menunggu yang lembut-lembut saja, yang enak-enak saja. Tidak mendapatkan manisan dan madu atau madu. Jika mendapatkan manisan atau madu, beliau makannya. Mana kalau ada tambahan, panggil
lebih sikit, Nabi tak makan. Mana Nabi tidak seperti mana orang-orang yang zuhud, yang mana sengaja membuang keenakan hidup. Tidak. Nabi akan menikmati. Ada, tak ada, tidak ada. Ya. Pernah Nabi SAW bangun pada waktu pagi, dan Nabi tanya isterinya, apa makanan yang kita nak makan pagi ni? Isteri menjawab, ya Rasulullah, tidak ada sebarang makanan dalam rumah kita. Lalu terus Nabi menjawab, idzan ana usumu. Kalau begitu, aku berpuasa saja pada hari ini. Mana simple sih kehidupan Nabi. Dan pernah bila Nabi bertandang ke rumah anaknya, sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anha, Fatimah. Ya. Lalu Fatimah kebetulan ada makanan yang dihadiahkan oleh orang. Jadi Fatimah pun menghidangkan kepada Nabi SAW. Nabi mengambil makanan dan Nabi menjamah. Lalu berkata, ya Fatimah, inilah makanan yang masuk ke dalam mulut ayahmu sejak 3 hari. Ya, mana 3 hari lah Nabi tidak makan. Mungkin maksudnya adalah makanan yang berat lah. Nabi makan biasa-biasa. Kurma, air, begitu. Begitulah simpelnya kehidupan Nabi SAW. Pernah para sahabat offer kepada Nabi, para sahabat kasihan melihat Nabi tidur di atas pelepah, di atas dipanggil lapik yang dibuat, yang dianyam daripada tamar, anyaman tamar berbekas belakang Nabi. Lalu mereka berhasrat untuk menyediakan tilam yang agak empuk bagi Nabi. Nabi enggan, Nabi kata tak usahlah. Ya, aku ini tidak lebih daripada seorang musafir yang berjalan menuju ke destinasinya, ya, dan singgah di bawah satu pohon, berehat sementara, kemudian hilang penat, meneruskan perjalanan. Jadi begitu saja. Ya, Nabi tidak nak hidup dengan kehidupan yang terlalu enak di atas muka dunia ini, kerana bagi Nabi SAW destinasinya adalah akhirat. Destinasinya adalah akhirat, dan dunia ini hanyalah tempat singgahan saja. Jika mendapatkan susu tanpa roti, beliau merasa cukup dengannya. Jika mendapatkan semangka betuh, timun ataupun temikai atau kurma, beliau makannya. Beliau tidak pernah makan sambil bersandar, bersanding. Dalam hadis menyebut, dalam lafaz Arabnya, la akulu muttaki'an. Aku tidak akan makan dengan bersengging ataupun bersandar, sambil bersandar. Dan sebagian ulama menterjemahkan muttaki'an iaitu mutarabbi'an, sambil bersilang. Dan tidak pernah makan dan menggunakan piring. Ini perlu dibetulkan sikitlah terjemahan, kerana dalam lafaznya disebut wala ala khawanin. Khawan iaitu satu lapik yang agak tinggi yang dibuat untuk meletakkan makanan, yang biasa digunakan pada zaman Nabi SAW oleh orang bangsawan, oleh tuan. Ya. Dalam hal ini kita kata meja lah. Yang tidak pernah makan, Nabi tidak makan dengan makanan yang berada di atas meja. Kerana zaman Nabi SAW, tuan makan di atas meja, makan di atas meja. Hamba makanan di atas tanah. Ya, makan di atas tanah. Jadi Nabi tidak nak orang melihat dia dengan penampilan sebagai seorang bangsawan ataupun tuan. Ya, jadi sebab itu beliau makan mana makanan itu berada di atas lantai. Ya, jadi tapi zaman ini itu fenomena yang biasa. Tidak ada lagi darjat. Makan dengan makanan di atas meja itu tidak ada lagi menggambarkan darjat. Jadi biasa-biasa saja. Dia tidak pernah kenyang makan roti gandum selama 3 hari berturut-turut sehingga menghadap Allah. Mana tidak pernah. Dia makan kenyang 3 hari berturut-turut. Mungkin kenyang sehari lapar. Mungkin kadang-kadang berhari-hari lapar. Mungkin biasalah hidup Nabi. Tidak pernah 3 hari berturut-turut Nabi makan kenyang. Kerana mengutamakan atas orang lain atas dirinya. Jadi kalau ada makanan lebih, Nabi akan menjemput orang lain untuk makan bersama ataupun untuk akan berikan kepada orang lain. Bukan kerana miskin atau bakhil. Nabi boleh saja untuk hidup sebagai orang kaya. Ya. Tapi Nabi milih untuk hidup
sebagai orang miskin. Beliau memenuhi undangan walimah, menjenguk orang sakit dan mengantarkan jenazah ke kuburan. Beliau berjalan sendirian di tengah musuh-musuhnya tanpa pengawal. Beliau adalah orang yang paling tawaduk, paling tenang, tanpa sombong, paling tepat dalam berbicara, tanpa terlalu panjang dan paling baik di antara manusia. Bicara Nabi itu tidak panjang, tidak terlalu pendek. Difahami, sekadar difahami madai. Dan paling baik. Orang yang paling baik. Jadi sebab itu setiap orang yang bertemu dengan Nabi SAW akan merindui untuk bertemu lagi dengan baginda SAW. Rasulullah SAW memakai apa yang ada. Terkadang memakai baju yang longgar dan terkadang memakai pakaian yang bercorak sejenis baju Yaman. Jadi ada kalanya, tapi pakaian paling lebih suka adalah putih. Walaupun Nabi pernah pakai pakaian hijau, merah, tapi bukan merah terang, hijau terang, merah berjalur-jalur. Keburdah dia panggil. Keburdah Yamaniyah yang biasanya berjalur-jalur. Dan kadang-kadang pakai jubah bulu. Pakaian beliau dapatkan berupa pakaian yang boleh dikenakan. Beliau makainya. Asalkan padan muat dengan tubuh baginda SAW, beliau akan makai. Tapi kalau boleh mengganggu beliau dalam solat, pernah dihadiahkan dengan kain. Kain yang kemudian Nabi solat, corak-coraknya itu mengganggu baginda SAW. Lalu baginda berkata, pergi kepada orang yang memberi hadiah ini, minta ditukarkan. Nabi tidak nak mengecewakan. Kalau Nabi reject, diberi ulang semula begitu saja, lagi akan Nabi SAW bimbang, takut orang yang berhadiahkan itu kecil hati. Maka Nabi minta tukar. Minta tukarkan hadiah itu dengan kain yang lebih sederhana yang tidak mengganggunya dalam solatnya. Dan tidak terlalu bercorak-corak yang mengganggu dalam solat. Beliau memakai cincin perak pada jari manis tangannya sebelah kanan. Dan terkadang memakainya pada jari manis tangan sebelah kiri. Mana ada ketika Nabi, ada hadis menyebutkan Nabi memakai cincin sebelah kanan. Dan ada hadis menyebutkan Nabi memakai cincin sebelah kiri. Hamba sahayanya atau Nabi pakai cincin, jangan tali jari ni, jari manis. Hamba sahayanya atau orang lain terkadang memboncengnya di belakang. Mana menunggang satu tunggangan yang sama dengan Nabi SAW, duduk di belakang Nabi. Beliau menaiki kenderaan. Para ulama menghitung sahabat-sahabat yang pernah menaiki unta ataupun menaiki unta lah khususnya bersama dengan Nabi. Bukan 30 sahabat. 30 sahabat yang pernah membonceng kenderaan bersama dengan Nabi SAW. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menaiki kenderaan bila memungkinkannya. Terkadang beliau menunggang kuda, terkadang menunggang bagal, warna kelabu. Terkadang berjalan kaki tanpa alas kaki, tanpa selendang, tanpa serban dan tanpa peci. Terjemahan Qalansuah, tanpa kopiah. Rasulullah SAW menjenguk orang sakit sampai ke bahagian kota Madinah yang jauh. Dengan sahabatnya yang sakit, baginda akan menjenguk, menziarahi walaupun di hujung kota. Beliau menyukai wangian atar dan membenci bau yang tidak sedap. Beliau duduk menemani orang-orang fakir dan makan bersama orang miskin. Pernah dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan firra minal majzum firaraka minal asad. Jauhilah kamu daripada orang penyakit kusta seumpama kamu menjauhi singa. Tapi ada riwayat menceritakan bila ada orang penyakit kusta yang hadir bersama dalam majlis, Nabi kata, kamu makan bersama saya. Ya. Wallahualam. Status riwayat itu boleh dirujuk tengok. Ya.
Maknanya Nabi SAW ini dia suruh kita menjauhi penyakit-penyakit kerana tubuh kita lemah. Tapi baginda sendiri mengetahui bahasanya tubuh baginda adalah kuat. Jadi Nabi sebutkan agak berbeza dengan apa yang Nabi suruh pada kita. Itu mungkin wallahu alam termasuk dalam khususiat baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau memuliakan orang yang memiliki keutamaan akhlak, mengasihi orang yang mulia dengan membuat baik pada mereka. Beliau menyambungkan tali kekerabatan, tali silaturahim, tanpa membezakan mereka dia orang yang lebih utama. Beliau menerima permintaan, mana ada aspek-aspek Nabi mengutamakan orang yang utama, tapi ada aspek-aspek Nabi menyamaratakan. Contoh dalam masalah menghubungkan silaturahim, Nabi akan menghubungkan silaturahim tak kira dengan siapa saja keluarga beliau, tapi dalam masalah ada ketika-ketikanya Nabi meraihkan orang yang lebih utama, melihat kelayakannya. Beliau bersenda gurau dan tidak berkata kecuali yang benar. Beliau suka tertawa tapi tidak sampai terbahak-bahak. Nabi senyum. Diceritakan bahasanya kami, kata para sahabat, bila kami bersembang tentang dunia, Nabi menjampuk. Bersembang tentang akhirat pun Nabi menjampuk. Kadang-kadang kami bergurau, Nabi senyum, Nabi ketawa, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Kerana Nabi SAW ini kehidupannya tidaklah serius senantiasa. Beliau pernah melihat permainan yang mubah dan beliau tidak membencinya. Asalkan harus tidak melalaikan. Beliau pernah lomba lari dengan salah seorang isterinya, itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian isterinya mengeraskan suara kepadanya, tetapi beliau bersabar. Pernah berlaku pergaduhan sama-sama isteri baginda, tapi Nabi sabar dan menghadapinya dengan sabar. Beliau memiliki kambing yang air susunya beliau minum bersama isteri-isterinya. Beliau memiliki hamba sahaya laki-laki dan perempuan di mana beliau tidak melebihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam makanan dan pakaian. Mana Nabi melayani serupa. Apa yang dia makan, hamba-hamba dia makan. Pekerja-pekerja dia makan. Isterinya, keluarganya makan. Apa yang dia pakai, begitulah pakaian mereka. Tidak pernah waktu beliau berlalu tanpa amal perbuatan kerana Allah. Setiap detik waktu dalam kehidupan baginda adalah lillahi ta'ala. Beramal untuk Allah. Beliau keluar ke kebun-kebun para sahabatnya. Mana beliau menziarahi sahabat-sahabatnya termasuk di kebun mereka. Beliau tidak pernah merendah orang miskin kerana kemiskinannya, juga tidak pernah takut pada orang kaya kerana kekayaannya. Beliau mengajak mereka secara sama kepada Allah. Allah telah menghimpunkan pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam peri kehidupan yang utama dan kebijaksanaan yang sempurna. Beliau buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Beliau tumbuh, tapi itu adalah ada kelebihan. Kalau kita buta huruf ini adalah kekurangan. Jadi bagi Nabi buta huruf itu adalah kelebihan di mana menggambarkan keaslian ilmu. Kalau orang yang Islam macam Nabi SAW ni, kalau dia ditakdirkan oleh Allah boleh membaca, dia akan baca semua buku dalam muka dunia. Tapi Allah Ta'ala nak menjaga keaslian wahyu itu. Biar apa yang ada dalam diri Nabi itu ilmu yang semata-mata daripada Allah Ta'ala. Tidak bercampur dengan ilmu yang lain. Beliau tumbuh besar di negeri kebodohan. Mana negeri orang jahil. Orang Arab, jahiliah. Dan di tengah padang pasir. Dalam kemiskinan dan mengembala kambing. Beliau anak yatim. Ditinggalkan mati ayah dan ibunya. Namun Allah mengajarinya akhlak yang mulia. Jalan yang terpuji. Kisah-kisah orang terdahulu dan orang kemudian. Serta ajaran yang bawa keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Mana walaupun dia hidup dalam masyarakat Arab jahiliah, kematian ayah awal usia lagi, anak yatim piatu, tapi beliau banyak ilmu, mengenal Allah, akhlaknya baik, terdidik. Kalau ada ahli falsafah dahulu, mereka menyebutkan bahawa akhlak mulia ini adalah orang ahli falsafah, orang yang intelek dipanggil. Tapi Nabi SAW, kalau ahli falsafah dulu, mereka banyak belajar, banyak dengan buku, dengan karya-karya orang sebelumnya. Dan sebagai contohnya, lahirnya Aristotle, Plato,
daripada gurunya Socrates, lahirnya Aristotle dari gurunya Plato sebagai contoh. Tapi lahirnya Nabi Muhammad SAW ialah sepenuhnya daripada Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat, oleh riwayat ini dari segi ulama-ulama hadis, riwayat mana riwayat yang tidak kuat sandaran ataupun tidak wujud sandarannya yang kuat daripada hadis, tapi maknanya betul tepat, iaitu Nabi SAW diriwayatkan bahawa Nabi menyebutkan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidikku, mendisiplinkan aku, membentuk akhlakku dengan sebaik-baiknya, dengan seelok-elok peradaban, pendisiplinan. Semoga Allah berkenan memberikan taufik kepada kita untuk mentaati perintahnya dan meneladani perbuatannya, mentaati perintah Nabi dan juga meneladani Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah dalam bacaan berikutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.